Bayangkan pewarisan ni 0.2%. Kenapa? Kita lihat, satu ialah they cannot see the future. Kedua, adanya kekangan daripada sudut budaya orang Melayu. Orang Melayu lah, bukan budaya, bukan apa yang dituntut dalam Islam. Kalau budaya orang Melayu ni, jangan cerita pasal mati kan. Sensitif. Kau nak tanya suruh buat ni semua ni, nak suruh ayah mak mati cepat ke? Nampak? Assalamualaikum. Selamat datang ke satu lagi episod Richard Cusawan. Baru bagi K host satu kali, dah macam tergamam sikit kan nak host kan. Tapi tak apa, kita biasakan diri balik. So seperti biasa, kita sentiasa ada panel jemputan, dan hari ni saya rasa amat bertuah dapat mengajak seorang rakan seperjuangan yang dah lama saya kenal kan. Dah lebih kurang 20 tahun saya kenal kawan saya ni. Saya jemput dia sebagai panel jemputan, seorang penggiat dalam industri keuangan juga. Jadi tanpa membuang masa, saya nak perkenalkan beliau. Assalamualaikum, Tuan Kamarul. Nama penuhnya Kamarul Azhar, tapi panggil Cam lah. Panggil Cam. So mungkin Cam boleh perkenalkan diri dulu kepada audience kita yang mungkin tak kenal kawan saya ni kan. Boleh perkenalkan diri dulu. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Al kita, dan Assalamualaikum kepada para penonton semua. Okey, nama diberi Kamarul Azhar bin Hashim, tapi orang biasa panggil Cam je lah kan. So nama manja lah, senang nak ingat kan. Cam je. Okay. So berada dalam industri kewangan ni sudah 19 tahun dah. 19 tahun. So currently co-founder for Kausa Wealth Management. So syarikat ni dia khusus lebih kepada memberikan perkhidmatan rundingan pewarisan harta Islam, dan syarikat ni bernaung di bawah syarikat amanah, iaitu syarikat amanah Patuh Syariah yang terbesar kat Malaysia, Wasiah Syok Berhad. So basically we have been in the industry bawah Kausa ni since ujung 2014 lah. So hampir 9 tahun dah. So tahun depan ni tahun yang ke-10 dah. Tahun ke-10 dalam bidang pewarisan secara khusus. Secara khusus. So sebelum tu actually Cam buat apa? Kita backstory sikit lah. Walaupun kita kenal dah lama, kita actually ambil kita punya sertifikat sama-sama kan. Itu dia. Sertifikat Islamic Financial Planning. Masa tu aku sendiri pun masih dalam industri. Tu batch berapa tu masa tu? Tak ingat lah batch berapa. Batch awal-awal lah. Aku rasa batch 3 saja. Batch 3 kan. Batch 3. Kita dah kurun dah tu. Kan. Masa tu pun macam terkejut lah, ada sertifikat in financial planning apa semua kan. Yes. Baru diperkenalkan yang Islamic punya version kan. Betul. So aku sendiri pun memang belajar accounting, finance, kemudian masuk dalam industri kewangan sekejap pun taklah sekejap sangat kan. 10 tahun juga ada kan. Sebelum beralih kepada bidang sekarang lah, buat marketing, lebih kepada training and all that kan. So Cam pula macam mana? Sebelum Cam terjebak dalam buat pewarisan ni, actually buat apa sebenarnya? 2010 kita jumpa kan, masa kita buat sertifikat kan. Sebenarnya join dalam industri kewangan since 2004 sebenarnya. 2004. So 2004 tu sebenarnya bukan industri kewangan. Kita background lain sebenarnya. Nak panjang nak buka cerita ni. Kita sebenarnya dalam industri pembinaan lah, construction lah sebenarnya. So sebenarnya setahun bekerja sebelum masuk ke dalam industri kewangan ni. So setahun bekerja tu dekat Malaysia lah. Tapi sebelum tu 10 tahun dekat Australia. So belajarnya dalam bidang lain, dalam bidang building, specialize dalam QS. Tapi bila habis belajar tu, waktu tu sibuk aku kata economic turmoil 1997-98 masa tu. Kawan-kawan balik belajar, balik
balik habis belajar tak ada kerja. Tak ada kerja. Kan? Kita pula kebetulan kat sana dan kita ditawarkan untuk terus bekerja di sana. Sejak daripada itulah daripada satu company local kepada next company much bigger into multinational company sampai tak nak balik. Sampai tak nak balik tu. Tak nak balik, kan? Itu pun dipaksa balik. Dipaksa balik. So parents panggil balik lah. Mak kata balik dah kan. Sama juga cerita kita ni kan. Parents panggil balik kan. Dah lah tu kan. Belajar overseas, sambung pula kerja lagi apa semua kan. So 10 tahun 10 tahun duduk belajarkan kerja kat sana lah. Tu bidang lebih berbeza. Kita duduk bidang buat airport, buat orang kata railway tracks, bridges, road apa semua kan. Tiba-tiba balik Malaysia kerja dah setahun. Ingatkan nak pursue further dalam industri lah. Tapi so orang kata apa, pengalaman yang berbeza. Kerja kat overseas dengan kerja kat Malaysia kan, dalam bidang construction ni. So ada sedikit nilai yang berbeza lah daripada sudut praktis tu yang rasa macam tak boleh nak kekal lama dalam industri tu kan. Bila daripada sudut orang kata apa, professionalism tu pada waktu tu company yang masa kerja masa tu dia atas pun boleh, bawah boleh, kiri boleh kan. Kan tahulah kan construction kan pada waktu tu lah. Dan kita ada anggapan yang semua company macam tu kan. So rasa frust tahun je, rasa macam apa ni kan. So I cannot continue further like that. So nak carilah, nak jadilah usahawan. Nak bekerja sendiri lah. Mungkin nak buka firm sendiri kot, nak buat company sendiri masa tu. Tengok alamak banyaknya pakai modal. Pening kepala ni kan. Kalau nak jadi kontraktor macam mana pula, kalau nak jadi apa nama dalam consulting ke macam mana ni kan. Tak ada, bedah lah tu bawa balik kerja setahun, lepas tu kahwin kan. Semua modal habis pakai ni. Dulu duduk kat overseas kumpul duit, tahu joli je kan. Bila modal dah habis semua, macam mana nak start business yang modal dikurang. So kita tengok-tengok masa tu and I think we need something yang capitalnya orang kata apa, tak besar sangat lah. So into services lah lebihnya. Tapi macam mana boleh kewangan tu, sebab masa kat Australia tu kita kerja banyak company. Kalau kat sana kita ada EPF. Kalau Malaysia kita ada EPF. Kat sana dia tak ada EPF. Dia panggil superannuation. Superannuation ni sebenarnya macam unit trust lah. Macam dia panggil mutual funds lah. So setiap company tu dia ada superannuation company sendiri. So itu yang bila balik Malaysia ni nak carilah something like that. Cari kan, yang jumpanya orang yang nak merekrut kita jadi unit trust consultant. So, dia selalunya macam tu lah kan. Selalunya dia terjebak kan. Dia terjebak dalam industri ni kan. Itu yang start dengan dalam industri investment lah. Dan kemudian further into insurance and dan kemudian itulah bila kita tengok kita nak pergi ke arah patuh syariah ni kan. Itu yang kita pergi masuk kelas Islamic Financial Planning tu, dan juga pergi ke arah pewarisan lah masa tu. Itu yang berada dalam industri kewangan. Tapi macam sekarang engkau lagi fokus kepada just pewarisan, betul? Ramai orang dia masih provide seolah-olah comprehensive solution lah. Unit trust pun dia buat, takaful pun dia buat, wasiat pun dia nak buat kan. Macam aku pun dulu macam tu lah juga lebih kurang kan. So kenapa kau decide untuk pilih satu saja, pewarisan saja and not multi that is a product? very good question. Very good question. Bila kita belajar financial planning tu, sebenarnya kita nampak yang the best way to help people ialah when kita boleh provide comprehensive advice lah. Nak dapat orang kata nak bagi comprehensive advice ni, kita nak kena ada semua maklumat. So ada tahu pasal asset dia orang, diorang punya liability dan sebagainya and so on. So bila kita nak minta, masa tu kita nak pergi ke arah consulting lah. Kita minta maklumat tu, orang kata masa tu kita fokus kat Islamic. Bila kita fokus kat Islamic, memanglah pergi kat orang Melayu je lah mostly. Mostly orang Melayu. Tapi tahap kesedaran tu masih lagi kurang. Dan satu lagi tahap kepercayaan. Kepercayaan tu maksudnya aku nak release ke information ni semua in order for me, in order untuk buatkan plan kepada somebody yang tak kenal kan. So tapi bila comes to pewarisan, maknanya masa tu nak buat wasiat dan sebagainya, they will release the information because memang is required.
Okay. But anyway, to give the information, sebab semuanya nak kena, orang kata apa, nak kena ada kumpulkan maklumat tu kan. Supaya kita nak kenal pasti apa harta kita and so on. So kita tengok, oh bagus sebenarnya. That is the easiest way so that we can gather the information. Lepas tu daripada information tu lah yang kita boleh bagi apa nama, more comprehensive advice. Tapi macam mana boleh pergi ke situ pula sebenarnya bila kita dah mula buat perkhidmatan tersebut, kita lihat tak ramai lah yang boleh cerita pasal topik ni. Yang banyak cerita pasal topik ni pula yang kawan-kawan non-Muslim pula. Sebab kawan-kawan non-Muslim ni yang lebih berminat dan bagi non-Muslim benda tu normal lah, nak kena buat wasiat, nak buat trust diorang apa semua. Tapi bagi diorang dah ada awareness kat situ. And they are going into market Melayu pula, Melayu ataupun Muslim lah. So I tengok Muslim tak ramai nak cerita pasal topik ni kan. So di situ kita tengok, oh okay, tak apalah, kita start buat lah. So memang kita start buat pada waktu tu, kita wakili syarikat buat wasiat pada masa tu kan. Pasal non-Muslim biasa buat wasiat, kita pun jual lah solusi wasiat tersebut untuk orang Islam ni merancang. Cuma yang membawa kepada fokus ni ke dalam industri ni lah apabila ada klien yang datang kata, Kamaru ada cerita kalau buat wasiat ni kepada ahli waris lain boleh cabar kalau mereka ada hak faraid. So akak ada rumah, abang ada rumah yang masih berhutang ni. So dan waris abang sebenarnya akak dengan anak perempuan ni je. So kalau dia ingat, tapi sebenarnya waris ikut faraid adalah termasuk adik-beradik si suami dia sekali. So itu yang dia kata, nak abang hibahkan rumah yang masih berhutang lagi tu kepada dia dengan anak dia lah, sebab dia tak ada tempat tinggal lain lagi. Kenapa akak risau? Sebab adik-beradik abang tu datang tanya rumah ni harga berapa. Lepas tu dia kata pula, apa nama kau ada anak perempuan je ni kan. So maksudnya secara tak langsung dia kata yang sebenarnya kita orang sebenarnya ada hak kat atas rumah ni. So dia panik lah, kita cari solusi pada waktu tu. So kerana kita kerisauan pelanggan tu macam mendetikkan hati, aku ni cari solusi. Itu yang kita mendalami lagi, cari lagi solusi kat luar sana. Ada tak orang yang buat hibah yang masih rumah yang masih bercagar atau masih berhutang? Jawapannya ada. So bila kita tengok syarikat tu ada, kita tengok sebenarnya ada banyak solusi. Kita tengok dah lah orang tak ramai boleh cerita pasal topik ni. Lepas tu ramai pula yang nak buat tapi diorang tak tahu caranya. So macam ilham yang Allah bagi supaya it's time for you to make a difference. Ada cost, ada perjuangan yang you boleh orang kata apa, you boleh buat bersungguh-sungguh. Sebab selama ni kita buat tapi bila ada perjuangan tu dia ada rasa macam daripada dalam tau. Dan motivasi tu menyebabkan kita melompat daripada katil kita setiap pagi kan, I have job to do. Itu yang memberikan fulfillment dalam kerja. Dan selama 19 tahun tu, the moment I start dalam industri ni is the moment I feel there is a purpose. Itu yang rasanya rasa macam nak bangun pagi tu kan, macam a lot of work to do kan. Itu rasa perjuangan. So daripada nampak sedikit peluang, dia dah jadi satu perjuangan lah satu medan untuk kita berkarya, untuk kita membantu masyarakat kat luar and all that kan. Saya sendiri pun tahu, aku sendiri pun nampak lah kau buat training dengan your group and all that kan. So under Kausa sekarang dah berapa ramai team member? Sejak kita 2015 sampai sekarang kita dah train lebih kurang 2,000 orang sebenarnya. Tapi dalam industri ni dia lebih teknikal, nak kena tahu ilmu orang kata apa, syariah daripada sudut pewarisan, undang-undang, nak tahu tentang kewangan dan juga cara berkomunikasi tu. So tak ramai orang yang sanggup invest masa untuk dapatkan ilmu tersebut. So daripada 2,000 tu kita dalam buku sekarang lebih kurang 5 ke 600 orang yang aktif lah, yang berdaftar. Yang aktif berdaftar adalah dia punya activation ratio 20-30% kat situ. Sebab tu kita tengok hari ni walaupun kita ramai kita train, tapi tenaga profesional tu yang sanggup nak belajar dan sanggup nak sampaikan kat orang tu tak ramai. Sebab tu kita tengok ada masalah banyak di kalangan pemilik harta ataupun usahawan lah. So bila tak sampai orang sampaikan kat mereka, diorang tak tahu. Dia pun tak tahu nak buat apa kan.
Baru ni aku nampak dekat LinkedIn lah, LinkedIn kan. Biasalah kita aktif kat LinkedIn kan. Ada nampak Bank Islam announce ada solution juga diorang buat untuk pewarisan and all that lah. So kita nampak kalau dulu ni Amanah Raya lah, Amanah Raya satu je lah yang aktif kan. Kemudian dah ada yang private entity yang buat all the solution and all that kan. So nampak seolah-olah macam banyak banks pun dah buat kan, and then you have private consultants macam you and your team and all that kan. Tapi kenapa macam dalam dia punya posting tu, cara dia cerita tu macam seolah-olahnya problem tu masih macam besar kan. Tapi dah banyak orang buat. Jadi apa masalah utamanya? Why is it still a problem? In your opinion lah. Okay, my opinion and my experience lah. Your experience. Satu disebabkan perancangan mereka ialah perancangan di masa hadapan. Okay. And so it's something that they cannot visually see. Okay. Visually see. So yang they can visually see ialah advertisement. Nampak? Dia boleh nampak billboard lah, dia boleh nampak surat khabar lah. Tapi benda tu kan, dia just lalu je. Okay. Sebab dia tak nampak bagaimana benda tu boleh memberikan kesan kepada dia dan keluarga dia. Okay. Sebab it's not something yang they will go through now. Kan, apa yang they will go through now ialah kalau aku usahawan bisnes masuk dah ni. Stok keluar dah ni kan. Sale lah. Yang tu dia nampak. Kalau kita fokus pun is the current lah, the present lah kan. Gaji nak kena bayar gaji nak kena bayar, rumah nak kena bayar, kan, anak sekolah, sales nak kena tinggikan and all that kan. So that means kita tak fikirlah in the future sangat kan. Correct. Lagi nak buat planning yang komprehensif kan. Mungkin kita nampak advertisement, mungkin kita nampak kat social media sekali lalu, tapi tak membuatkan kita nak buat something. Itu sebab yang pertama. Okay. Sebab benda tu future. Dan kita tengok financial behaviour pun they tend not to spend something yang ataupun invest something yang diorang tak nampak lagi in the future. Sebab tu retirement planning pun ada cabaran kan. Takaful pun ada cabaran last 20-30 years ago kan. Penetrasi daripada golongan orang Islam, khususnya orang Melayu, sangat rendah. Masih rendah lagi. Walaupun dah lama sebenarnya. Kalau takaful pun baru 30%, 40% penetration. Maksudnya kalau 10 orang baru 3-4 orang buat. Betul. Kan, insurans pun contohnya di kalangan keseluruhan Muslim dan non-Muslim pun about 56%. Maksudnya daripada 10, 5 ke 6 orang. Bayangkan pewarisan ni 0.2%. 0.2% lagi. So lagi that's kurang, like that's not one. It's not even you cannot calculate even 10 ataupun 100. It's like you have to go to 1,000. So kalau 1,000 tu dua daripada 1,000 baru buat. Kan, so maksudnya kenapa kita lihat, satu ialah they cannot see the future. Kedua, adanya kekangan daripada sudut budaya orang Melayu. Orang Melayu lah, bukan budaya, bukan apa yang dituntut dalam Islam. Kalau budaya orang Melayu ni, jangan cerita pasal mati, sensitif. Kau nak tanya suruh buat ni semua ni, nak suruh ayah mak mati cepat ke? Nampak? Lepas tu adanya historik dalam keluarga, cerita dalam keluarga, pak menekan bergaduh dengan ahli keluarga yang lain, contohnya mak menekan ataupun ada perebutan. So orang tak nak get involved. And apatah lagi nak bercerita pasal topik tu. So benda tu yang kita kena crush. So in order to crush that budaya tadi tu, the only way is education. So education process tu yang kita kena buat tu, untuk memberikan kesedaran yang sebenarnya dalam Islam 3 perkara yang kena buat terus apabila berlaku kematian. Kebumi kan, and bayarkan hutang dia, dan uruskan harta pusakanya. Kalau tidak akan timbul fitnah. Tapi budaya tu dia dah jadi supersedekan benda tu pula. So orang tak tahu. Kerana orang tak tahu tu jadi macam tu. So kita nak ubah mentality tersebut by creating sampaikan knowledge. Itu yang perlu lebih ramai lagi orang dalam industri yang kita boleh latih supaya dia boleh sampaikan kepentingan ni. Tapi aku rasa macam adakah ini satu juga persepsi ataupun misunderstanding di kalangan orang Melayu, orang Islam especially bila timbul cerita faraid. Okeylah, dalam Quran ada cerita kalau kita meninggal kena ikut faraid and all that. Dan itu juga jadi macam satu alasan
yang tak payahlah buat perancangan apa semua ni kan. Kita orang Islam faraid dah ada. Betul. Jadi faraid tu semua dah tentukan pembahagiannya apa semua kan. Jadi adakah itu satu fakta atau adakah itu dijadikan sebagai alasan? Itu ataupun sebab yang ketiga. Oh, sebab ketiga. Ada lagi satu sebab. Itu tadi sebab yang pertama Satu tadi kan. planning tadi. plan for Kedua the future. Kedua tadi budaya. Culture, okay, yang budaya. ketiga adalah disebabkan persepsi mereka faraid dah ada. Okay. Now memang faraid dah ada. Kan? Soalnya kalau tanya faraid itu apa? So ramai orang Tak tahu. ataupun apa nama buat-buat tahu. Contoh buat-buat tahu Buat-buat faraid tu waris faraid lah. Waris faraid, So, sebenarnya faraid ni ialah satu undang-undang ataupun hukum yang Allah dah turunkan dalam Al-Quran daripada formula distribution dia. So dia dalam Quran surah An-Nisa tu ayat 9, 12, 1, 7, 6 dia beritahu siapa yang boleh mewarisi dan berapa kadar yang boleh mereka warisi. Okay. So it tells siapa dan berapa. Okay. Tetapi faraid tak boleh terlaksanakan sendiri. Yang itu yang kerana persepsi tu faraid kan ada. It's like apa nama undang-undang kan ada tapi siapa yang nak laksanakan? Okay. So kalau kat Malaysia pun ada undang-undang, contohnya kita ada banyak undang-undang, kalau ada orang buat jahat siapa nak tangkap? Okay. So mesti ada enforcement, betul tak? Contohnya mesti ada polis yang tangkap, contohnya mesti ada mahkamah yang akan membicarakan mereka. Contohlah. So mana ada pelaksanaannya. So bab undang-undang tu ada tapi pelaksanaannya tak ada. Okay. So kalau kita tahu kalau ada undang-undang pelaksanaan tak ada, tentulah. Alright. Kan? So maksudnya walaupun kita ada dalam Al-Quran dah tunjuk tapi sebab tak ada orang nak buat. That means that means pelaksanaan tu daripada kalau pelaksanaan tu apa what kind of pelaksanaan dia ialah sekarang ni pemilik harta tu harta pemilik kan. So pewarisan ni sebenarnya apabila berlaku kematian, harta tu dia boleh berpindah kepada orang yang sepatutnya menerimanya lah. Okay. Itu dalam kes ni waris dia lah. Contoh isteri dia, ayah dia, mak dia, anak-anak dia kan, ni lelaki perempuan, anak lelaki anak perempuan. So nak pemindahan proses tersebut memerlukan proses orang kata apa pengoperasian kan. So hukum ada kan. So macam mana kita nak tukar nama ni kan, pemilik dah mati dah ni. So kalau pemilik itu sendiri, contoh business owner pun semua kan, kalau dia mati pun, dia dah meninggal kan, business dia pun nak kena bayar vendor ni. Betul. Supplier minta duit ni kan. Macam nak buat proses tersebut. Sedangkan dia dah mati, yang sign check dia seorang je. Itu pengoperasian dia sekarang. Okay. So kalau dia sign check seorang, duit tak boleh nak keluar kalau dia tak ada, sebab kalau dia datang balik sign semua orang lagi. Betul kan? Rasanya belum ada kes macam tu kan. Belum ada betul. So adakah maksud pengoperasian tu maksudnya kenalah ada documentation, kenalah ada dokumentasi dan membolehkan orang melaksanakan arahan tersebut. So di situ yang melibatkan berbagai entiti. Yang pertama ialah siapa yang nak uruskan? Itu dia panggil wakil atau wasi tadi, sebab dia tak boleh uruskan sendiri dah. Betul. Kan? So wasi dia siapa? Kan? Adakah pasangan dia? Adakah anak dia? Tapi situasi ni berbeza-beza. Sebab ada usahawan anak kecil lagi. Ada kemungkinan kematian dia disebabkan kemalangan yang isteri dia pun mati sama dengan dia, ataupun orang kata terlantar contohnya. So di sini dia kena rancang siapa yang akan mewakili waris-waris ni, mewakili dia lah dan waris-waris untuk menguruskan proses tadi, sebab untuk membolehkan dia berurusan dengan badan-badan berdaftar tadi. Contohnya kalau syarikat, badan berdaftar untuk syarikat SSM. Kalau dia simpan duit dekat bank, badan berdaftarnya bank lah, Maybank ke public bank ke, dia simpan duit tadi kan untuk transaksi kan. Kalau kereta JPJ kan. Kalau maksudnya kita sendiri pun tak boleh pergi JPJ cakap sekian-sekian dah meninggal, saya nak tukar nama. Boleh? Sebagai contoh mati. So isteri dia pun pergi JPJ, kata I nak tukar kereta ni, dia bawa kereta suami ni kan. So boleh tak diberusahakan JPJ? Boleh kan. So JPJ kata ni borang dia. So lampirkan semua dokumen-dokumen, surat mati dia lah apa semua dan surat kuasa.
So isteri kata surat kuasa ni memang benda. So proses ni lah yang sebenarnya isteri pun tak tahu nak buat surat kuasa kat mana. Sebab kalau mati, JPJ ni dia tak tahu siapa waris yang boleh dia berurusan. Kan? Contohnya bank juga sama juga. Tiba-tiba dia yang sign, lepas tu orang lain datang kata duit bagi kat dia pula. Bank kata, awak ni siapa? Kan? Isterinya. Kan? So kalau macam tu, kalau datang seorang isteri, saya pun isterinya juga. Yang mana satu nak bagi ni? So oleh tu mesti ada satu standard yang mana badan-badan autoriti badan-badan berdaftar akan cakap okey, kita nak surat kuasa daripada satu beberapa institusi yang telah ditetapkan oleh kerajaan yang mengatakan okey, this person you boleh berurusan dengannya. So antara institusi tersebut adalah Pejabat Pusaka Kecil, Mahkamah Tinggi, Amanah Raya, tapi mereka semua ada bidang-bidang kuasa yang berbeza. So kalau harta dia kereta je, duit dekat bank, bawah 600,000 dia pergi dia pergi Amanah Raya. Itu bidang kuasa dia. Anything above that dah kena pergi kat orang lain pula. Kalau harta dia ada tanah atau harta tidak alih bawah 2 juta dan campur dengan harta alih, itu urusan di Pejabat Pusaka Kecil. So dia ada cawangan-cawangan dia kat Malaysia around 33, 36 macam tu lah. Tak silap, lebih kurang 30 lebih lah. Lepas tu kalau lebih 2 juta pula dah kena pergi High Court. Tak boleh pergi kat situ sebab dia ada undang-undang dia yang berbeza. So di sini yang wife tadi nak pergi mana lalai, aku orang Islam, aku pergi Mahkamah Syariah lah. Mahkamah Syariah dia keluarkan sijil faraid, tapi dia tak keluarkan surat kuasa. Dah so this is dia berpusing tu yang menyebabkan ada waris frustrated going through this process. Now dia orang ni tiba-tiba macam bos kan, and bos datang kasih file dekat staff. Nah, ni kerja sambung. Kau tak tahu hujung pangkal. Kerja apa daripada apa objektif dia apa semua. Tapi orang tu kasih je kan. Yang bos tak cakap apa-apa. Bayang tak? So that is the complication lah kan. Tapi tadi kau tersebut kan, kalau pergi bank atau pergi JPJ tu, isteri pertama datang kemudian ada lagi orang lain claim lah kan. Jadi ini juga menjadi satu isu yang membuatkan orang tak nak declare awal. Betul ke? Ini cerita lain. Ini cerita lain. Cerita yang viral banyak ni kan. Tapi adakah itu juga membuatkan kita tak nak open kepada buat persiapan apa semua? Dia jadi macam isu yang yelah, dia isu family, membuatkan kita banyak benda tak terlaksana kan. So in your experience ada berlaku juga? Ada. Tak banyak. Ada. Sebenarnya ramai. Ramai yang so, ada dalam situasi tersebut. Kawan-kawan usahawan kat luar kan. Betul, kita buat bisnes, kita nak kembangkan bisnes, kita nak banyak benda hasrat di hati. Kereta baru, rumah baru, orang rumah baru kadang-kadang. Tapi kita terlepas pandang lah. Tapi saya, macam aku sendiri pun masa dalam industri, kita ceritalah pasal succession planning, macam mana kita nak supaya bisnes kita ni boleh sustain, how to build a sustainable business. Dan sebenarnya elemen perancangan ni sebenarnya dah ada dalam industri. Kita tengok kalau company luar especially even kat Malaysia pun lah dah ada second generation, third generation MNC yang besar-besar, private companies yang besar-besar and all that kan. Tapi kebanyakannya tak berlaku dalam komuniti orang Melayu Islam kan. Jadi kenapa kita sebagai business owner kita tak nampak yang kalau nak buat business ni kita nak long lasting lah, nak pass kepada second generation, nak supaya company business tu boleh bertahan lama. Okay. Kenapa ramai business owner tak fikir macam tu dan tak nak buat? Itu antara cabaran yang kita lihat di kalangan usahawan, khususnya Bumiputera Muslim dan sebagainya. Kalau kita tengok mungkin daripada sudut exposure, daripada sudut bidang keusahawanan ni tidak meluas berbanding dengan bangsa lain lah.
Kalau bangsa lain tu diorang dah lama dalam industri kewangan. Kalau tengok industri keusahawan, kalau kita tengok sejarah Malaysia pun macam tu juga. Bila penjajah datang, lepas tu dia bawa pula bangsa lain datang ke sini kan. So diorang dah berbisnes lah. Kita masih lagi petani. So therefore the exposure tu kita masih lagi belajar. Masih lagi belajar. So tapi mereka dah lebih kan, dah lebih exposure kat situ. So bila mereka dah lebih kat exposure, maka mereka pun cenderung ke arah itu, dia menjadi budaya. So bila budaya tu maksudnya bila dia run business kan, dia suruh anak dia pun masuk dalam business juga kan. Dan kalau kita tengok kajian pun dunia dan di Malaysia 70% daripada business adalah business keluarga. Maknanya family mesti ada involvement. Pasangan dia, anak-anak dia, dan ibu ayah ataupun adik-beradik semualah kan. So oleh itu kita nampak kan, daripada business tadi tu dia pergi kepada next gen, dia pergi kepada next gen dan sebagainya. Dan apabila dia tengok ada keperluan macam tu kan, dia orang dah buat perancangan awal. Contoh dia buat wasiat ke dan sebagainya kan. Dan ada juga for non-Muslim dia buat wasiat lah untuk pembahagian. For Muslim dia tak boleh buat wasiat untuk pembahagian, dia ada instrumen lain seperti hibah dan sebagainya. Tapi the point nak cakap daripada sudut keusahawanan tadi tu, dia nampak business dia tadi mesti go to the next generation. Dia ada legasi yang bergenerasi. Berapa ramai yang macam kita, yang usahawan Bumi Putera Melayu yang fikir macam tu? Itu persoalannya kan. Sebab apa? Sebab dia fikir dia buat bisnes dia fikir nak survive dulu ni, nak survive dulu ni. Dia orang daripada my observation my limited observation, dia orang dah fikir dah ni, dah fikir nak masuk anak dah kan, dah fikir family member involved dah. So bila dah fikir macam tu, dia dah fikir it's gonna go for multiple generation. Dan sebab tu kita tengok some business dia dah go 4 generation and above. Contohnya kita ambil Lee Bon Siew. Kita semua orang tahu Bon Siew Honda kan, daripada Penang kan. Dia 4 generasi kan. Dia dah buat family perancangan, orang kata succession, business continuity tersebut kan. Kalau kita ambil contohnya macam kat Filipin kan, Ayala Corporation, one of the biggest corporation, 9 generation. Yes. Even dekat Europe pun kebanyakan business besar ni is a family business kan. Absolutely. LV. Yes. So these are all Gucci semua. Even Hilton. Some of the automotive punya conglomerate family family owned corporations and all that kan. Yes. Jadi dia dah plan. Tapi adakah di Malaysia ni dia punya mindset orang adalah kalau buat perancangan ni is personal, is nothing to do with business. So is it separate or is it a combined kind of perancangan yang kita kena buat? Dia sebenarnya kalau daripada sudut business owner lah kan. So business owner dia ada 2 harta. Satu harta yang dimiliki oleh syarikat tadi. Dan kedua harta yang dimiliki oleh personal. So daripada sudut perancangan itu sebenarnya dia tidak boleh terpisah. Sebab bila berlaku kematian, proses tu kena jalan serentak. Sebab kedua-duanya harta. Kan? Tetapi business owner apabila dia berfikir tentang kesinambungan perniagaan dia, secara tak langsung dia akan explore into the area dan dia akan discover aku kena buat personal aku juga ni. Kan? Personal aku juga. So it depends into the situation of the pemilik itu sendiri. Sebab kadang-kadang dia mungkin hartanya lebih banyak daripada harta personal, lebih banyak daripada syarikat, sebab syarikat baru nak berkecimpung. Sebab dulu dia kerja dengan corporate semua and so on, dah ada property, a few semua lah. Bila dia dah bosan tu, aku penci awal lah ni, aku nak explore into business. So business dia baru start. So dalam situasi orang macam tu, dia punya aset yang terbesar adalah personal asset dia. Yang itu dia kena rancang dulu, sebab business asset dia baru nak berkembang. Tapi bila dia rancang kat situ, ini pun asset dia buat sekali. Tapi kadang-kadang orang yang lebih kepada business tadi tu, dia mungkin build the business tadi tu, and daripada situ dia dapat gaji dia juga, dan dia build untuk personal. So kalau kita tengok majoriti berbangsa lain dia akan melihat bisnes itu sebagai aset. Sebab tu dia akan grow bisnes dia tadi tu kan, grow bisnes dia tadi tu, reinvest balik dalam bisnes dia semua and so on, supaya dia ada substantial amount growth semua, sama ada dia want to listed later ke, ataupun get more investor masuk ke and so on. Dan situ dia kena buat kesinambungan dekat situ, sebab nilai yang besar kat situ tu kan. So bila dia buat kat situ, dia akan terfikir yang personal juga. So
cuma apa trigger dia kan, dia trigger personal asset dulu ke atau trigger company dulu, tapi combine tu memang kena buat sekali kena sebenarnya. buat sekali lah, kena buat seiring. So aku tengok kadang-kadang dalam posting kau lah kan, pergi sini road tour banyak satu Malaysia kau pergi apa semua kan. Macam mana penerimaan usahawan lah terutamanya kan, dan orang-orang yang mungkin makan gaji kan. Macam mana penerimaan diorang macam bila cerita pasal perancangan apa semua ni? Right. Pengalaman bila buat talk ni, majoritinya terima dengan baik. Okay. Semua ambil lain. Jarang jumpa tak pelik, tak penting benda ni. Okay. Malah yang datang tu, yang kita kongsikan ilmu ni, dia akan teruja dengan aku tak tahu pun macam ni, aku tak tahu macam ni, and so on whatsoever. So sebab apa selama ni tak mendengar, sebab tak ada orang pun yang boleh sampaikan ilmu tu, ataupun mungkin yang disampaikan tu kurang tepat dan sebagainya. So bila dapat comprehensive information tu, dia rasa excited dah. So penerimaan sangat baik. They want, bila yang datang tu dapat ilmu tu, dan yang datang tu dia orang nak buat sesuatu lah. Okay. Nak buat sesuatu. So dan fasa seterusnya bila dah tahu tu, the next thing ialah nak buat. Itu satu lagi cabaran tu. Okay. Sebab bila dah tahu kan, macam usahawan juga kan, dah tahu kan, tahu satu hal, satu tahu kan, nak buat tak buat juga. Pasal apa? Bila dah keluar je, contohlah kan, keluar fikir pasal bisnes balik, dah go back into dia punya norma dia, rutin dia balik. Sebab itu sebenarnya it takes a will, it takes somebody yang could see the future, and also that care about purpose dia tadi tu. Untuk business purpose ni nak buat apa kan. Sebab tu purpose tu dia kena establish. Running business ni, purpose nak jadikan saham akhirat dia, purpose nak jadi ekonomi keluarga dia dan sebagainya. So bila benda tu kuat, maka dia nak pastikan benda tu tidak terputus. Terputusnya maknanya terputuslah income tadi kepada keluarga dia. So macam mana dia nak pastikan yang dah ada tadi tu tidak berciciran, dalam masa yang sama dia sedang mengejar kan. So bila berlakunya macam tu kan, okey lah kau buat talk apa semua ni, kalau orang datang dengan talk saja, selalunya dia datang lah kan. Tapi lepas tu nak buat tu yang dia tak buat apa semua kan. Jadi macam mana in terms of percentage tu mungkin akan berkurang lah. Kalau 100% datang, mungkin ada certain percentage yang buat sekarang, buat later. Jadi macam mana, because at the same time it's also business for you kan, it's also a service for you and all that kan. Jadi macam mana kau nak pastikan ataupun nak encourage orang supaya take action untuk buat sesuatu? Okay, dalam kes kita ialah bagaimana kita boleh uncover sebenarnya risk and exposure dia. Sebab certain people dia lebih more berisiko daripada yang lain. So adalah golongan-golongan yang lebih berisiko. Berisikonya ialah apabila kita lihat secara statistiknya lah kan, kita tanya orang, okay, ni waris faraid dia, ini formula dia, okay. So dia tahu dah ni. So apa formula dia formula dia sama ke atau berbeza? Sebab before dia tahu benda tu, dia dah ada certain idea dah. Contohnya, rumah ni aku nak bagi kat isteri aku, rumah ni aku nak bagi kat anak-anak aku, contohnya so on. Tapi bila dia datang taklimat, dia tengok, actually waris aku bukan isteri dengan anak je. Contohnya ada ibu ayah juga, contohnya kan. Aku nak bagi rumah ke, aku nak bagi harta lain. So benda tu, dia punya perancangan dia tak termasuk dalam senarai orang yang sepatutnya terima. Nampak? So dia dah berbeza. Dan formula dia, agihan dia pun dah berbeza. Kan? So di situ yang sebenarnya, pertama, antara golongan yang dalam kategori macam ni ialah golongan yang of course dah ada formula berbeza daripada faraid. Dan most of the time formula yang berbeza daripada faraid ni yang diorang discover, contohnya lah, dia dah kahwin, anak tak ada. So dia anggap dia mati, bini dia lah dapat rumah atau bisnes ni. Tapi sebenarnya kalau pasangan yang tak ada anak, bahagian isteri 1/4 je, 3/4 milik orang lain. Contoh kalau dia tak ada ayah mak lagi, dia tak ada anak kan, ada isteri aja, adik-beradik 3 orang. Adik-beradik 3 orang lelaki tu sebenarnya berkongsi rumah dan syarikat bersama dengan isteri tadi. So kerana dia anggap macam tu tanpa dia ada ilmu tadi tu, dah jadi konflik lah. Itu yang konflik. Tu golongan yang dah kahwin tak ada anak. Golongan yang dah kahwin ada anak perempuan saja. So dia anggap tak apalah, waris aku isteri dengan anak-anak. Bila kita tengok,
Okey, mak ayah dah tak ada. Isteri ada, anak seorang. Anak seorang perempuan. Anak seorang perempuan dapat separuh. Isteri dapat 1/8. Kan? So, baki bagi kat siapa? Bagi pergi dekat adik-beradik. Oh, ni jenis yang orang kata apa, keluarga ramai. Adik-beradik apa orang? 11. Oh. So pening kan. So bila dia tahu, dia sendiri pun terkejut. Sebab tu first kita kena kenal waris faraid. Pertama kita tak nak waris isteri dengan anak tadi tu ambil bahagian mereka secara yang batil. Sebab makan harta haram dah jadi masalah lain pula. Takkan kita nak jadi punca kan, anak isteri kita makan harta haram. Maknanya kita lah sebenarnya menjebakkan mereka sebab kita tinggalkan keadaan tu. Itu yang sebenarnya pemilik negara ambil tahu. Bila dia tahu benda tu, barulah dia akan fikir, takkan aku nak kasi anak aku makan harta haram. Kena buat something lah. Kena buat something. So dah lah dia pesan kat isteri dia, yang kalau abang mati nanti ni nombor pin code abang punya ATM machine, apa-apa keluarkan. So bila dia keluarkan, walaupun niat dia untuk guna untuk dia dan anak dia, tapi kalau dia tak dia menidakkan hak orang lain, secara tak langsung sebenarnya dia kan dia membuka pintu kejahilan tadi kan. So tapi dia tak tahu. Dia tak tahu. Itu yang kita lihat, satu perjuangan yang I kena educate. Now you know, you do it ikut syarak. Boleh tak buat kita bagi kepada isteri dengan anak? Boleh. Kalau dia buat cara syarak, cara betul, tak adalah dia isteri makan harta haram, orang lain pula tertidakkan hak dia, contohnya begitu. So itu antara contoh-contoh. Ada banyak lagi golongan yang berisiko lah. So usahawan orang berisiko juga. Usahawan terutamanya. Ini pun memang podcast Richard Usahawan, supaya usahawan-usahawan di luar sana boleh upgrade lah. Kita nak ada satu mindset yang kita boleh upgrade. Yes, kita buat bisnes betul, kita nak dapat sales, kita nak ada untung, betul. Tapi kita jangan lupa perancangan yang lebih besar daripada tu lah. Kita pun nak ada satu visi yang besar, apa semua kan. Kita selalu dengar kalau korang pergi seminar-seminar kat luar tu pun dia cerita pasal nak kena kembangkan bisnes apa semua kan, tapi janganlah sampai kita tak perasan. Betul. Tapi macam kau sendiri cakap lah, kau pun dah fokus dalam industri ni dah about 8 years 9 years. Next year going 10. Sebenarnya tahun ke-10. Sebenarnya lebih daripada 9 years. Cuma dengan Kausa, bila tubuh Kausa tu dah 9 tahun dah. Tapi sebelum tu dah about 5 years before that dah memang dalam memang dalam industri pewarisan juga. So roughly about 15 years going 15 years. So bila engkau, yalah memang kita ada satu wadah perjuangan lah kan. Tapi bila kita buat talk kan, orang tak take action, kita pun frust apa semua kan. Macam akulah ajak orang pakai LinkedIn kan, tahun demi tahun ni dah masuk tahun ke-5, ramai masih lagi yang tak nak pakai LinkedIn kan, berkelahi berbalah cakap tak best kan. So kita frust. Jadi macam mana engkau terus berjuang dan what do you tell yourself lah? Mungkin ada formula something yang aku boleh motivate diri aku juga kan. Macam mana? Because bila orang dengar dia okey tapi lepas tu dia tak buat. Jadi kita pun sedikit sebanyak timbul juga perasaan frustrated tu lah kan. Betul. Tapi aku pakai aku pakai LinkedIn. Dia pakai. Itu guru ni. Kan. So kita kena be clear of our purpose. Be clear of our purpose. Dan itu yang akan membantu untuk kita mengharungi cabaran dan rintangan. Kalau benda tu mudah, semua orang buat. Tapi kalau orang tak buat, siapa yang nak perjuangkan? Sebab itu kita kena be clear of our purpose. Macam purpose aku ialah, pertama aku lihat ini adalah ruang untuk aku mendapat keredaan Allah SWT. Aku cakap aku ni bukan orang alim kan, banyak dosa kan. So aku lihat ini boleh jadi saham akhirat aku kan, bila aku berjuangkan sesuatu yang dapat memertabatkan umat Islam. Sebab bila harta ni tak beku, dapat dicairkan, dapat diwarisi, dapat mengalir, maka secara tak langsung dia membangkit ekonomi ummah. Zakat, sedekah, apa semua and so on, dan memperkasakan ekonomi orang Islam lah. So itu aku nak apa yang aku buat ni menjadi jalan mendapat keredaan Allah SWT. Itu yang pertama, saham akhirat aku kan. Sebab dia ilmu yang bermanfaat. Bila matinya Adam, 3 benda yang putus, 3 benda semua putus kecuali 3 benda kan. Kita doa anak soleh, tak tentu lagi dapat kan. Sedekah amal jariah kita dan ilmu bermanfaat. So aku nak yang ni lah.
kan. Nak bagi duit tak banyak kan, tapi bagilah. Tapi yang ini aku rasa boleh berterusan. So bila aku sebarkan ilmu, orang tak nak ambil, orang tak bertindak, belum bertindak lagi, itu dah jadi saham akhir aku tu. Dan aku berdoa Allah menerima dia. Itu yang pertama. Yang kedua ialah mempunyai purpose. Yang kedua ialah ada sasaran. Bagi aku, kalaulah harta beku hari ni direkodkan dulu 70 bilion, sekarang dah keluar 90 bilion harta beku. 90 bilion harta beku. Dia 90% orang Islam punya tau. Walaupun industri sedang berkembang, angka tu pun semakin meningkat kan? Tak pernah turun. Tak pernah turun. Bayangkan kalau 90 bilion ni pergi ke boleh berkitar kan, masya-Allah kan. So 90 bilion tu makin lama makin naik, makin lama makin naik. Bila kita nak pergi ke orang-orang yang dah waris yang kematian ayah dia ataupun suami apa semua nak uruskan tadi tu, waris ramai tau. Ada yang cepat, mostly lambat. So then it's so much effort untuk uruskan, sebab nak uruskan emosi orang ni kan, apatah lagi nak kumpulkan harta yang tak tahu kat mana. So it's much easier untuk kita pergi to one person which is the owner semasa hidup, kerana prevention is better than cure. Betul tak? So bagi kita, purpose aku ialah 90 bilion harta beku. Dulu 70 lah. Aku cakap dengan team, let's go for 100 billion. Be ahead of harta beku. Itu perjuangan kita. Kan? Kita prevent. Because cure ni tak tahu berapa lama, sebab dia dah berkudis. Susah kan? Dah susah apa semua kan? Macam cerita kampung baru lah kan. Memang dah banyak tahun dah kan, tak settle juga lagi kan. Memang dia perlu willpower. Dia dah jadi complicated lah. Menteri berapa banyak menteri dah kan. Menteri masuk je macam political suicide pula kan. Tak berani ada parties using it kan. So the point is we go ahead of harta beku. So how do we do that? Kalau kita boleh bantu 100,000 keluarga, dan kalau kata secara puratanya average harta diorang pun lebih kurang 1 juta kan, 100,000 keluarga 1 juta, that's 100 billion already. 100 billion we can prevent tau. So itu yang macam mana aku nak buat ni, macam mana aku nak buat supaya kita boleh be ahead of that. So motivationnya ialah if I can have aku boleh latih perunding professional yang professional, educate and help 100% saja. And if there is 1,000 people yang aku boleh buat macam tu, then that can be achievable. Itu yang let's find people, let's cari usahawan dalam industri ni yang betul-betul nak dapat keredaan Allah, nak mencari rezeki yang halal kan, maknanya sebagai sumber ekonomi dia, dan buy into this purpose, into this vision lah kan, yang sama-sama. So bila kita buat, kita nampak ramai yang nak join, dan bila kita dia join, dia bukan biasa-biasa tau. Sebab kita banyak orang yang join kita ni umurnya lebih 35 ke atas. Lebih mature lah. Mature ni mana dia dah ada family, dia dah nampak dah, dia ada accountability, dia ada responsibility. Aku ada pasangan, aku ada anak. So dia punya awareness level lebih tinggi. And so dan join ni bukannya tidak berkeria sebelum ni. Ada di kalangan mereka yang memang CEO company, ada yang berstatus datuk, Puan Seri apa semua, ada yang gaji sebelum, ada yang klien sendiri pun nak join jadi perunding kita. So bila dia dah nampak dia dah di-exposekan kepentingan apa semua, dia orang sendiri minat. Nak kongsi dengan orang lain kan. Jadi pentingnya kau punya training tu lah, kena berterusan apa semua kan. So that is one of the drive lah kan. So satu nak dapat keberkatan, satu lagi is plan yang besar lah, plan yang besar kan. So tak boleh buat seorang-seorang. Tak boleh. Berapa orang kita boleh bantu? Betul. Satu hari aku boleh jumpa orang maksimum 1, 2, 3 orang contohnya. Kalau macam ni tak selesai. Kan? So kena ada team jugalah. Kena ada team. Kena ramai. Aku punya harapan tempoh 3 tahun ada 5,000 orang. 5,000 orang. Tapi 5,000 orang sikit sebenarnya. Berbanding dengan industri lain yang ada 70,000, 80,000, 100,000 contoh unit trust, takaful semua kan. Betul. Ini sikit ni. Sikit lah actually kan. Kalau 5,000 pun actually still low lah in terms of the number kan. Tetapi at least we do something lah. Aku hari ni macam tak ada banyak soalan lah. Dengar kau punya cerita macam
satu kagum pun ya, macam banyak juga aku tak tahu kan sebab dah tinggalkan industri. So terima kasih Cam, bagi aku sikit perspektif jugalah perspektif juga, walaupun aku dah lah prepare untuk sikit-sikit dulu sebab kita dulu dalam industri kita dah buat sikit-sikit kan, tapi mungkin juga boleh di-update lah. Betul. Boleh di-update, tengok apa benda lain yang memang kena buat daripada masa ke semasa. Dan juga mungkin ini juga boleh jadi cara untuk aku sendiri berkawan dengan kau, menggunakan platform podcast ni juga untuk membantu menyebarkan sekurang-kurangnya the ilmu lah. Mungkin aku tak ada masa nak buat apa semua kan, tapi ini juga tujuan kita buat podcast macam ni lah. It's not just to share about knowledge yang kita boleh apply to business, tapi also planning and also untuk mendapatkan keberkatan juga lah. At the end of the day kan, kita boleh bantu lebih ramai orang. Passion aku sebenarnya kat usahawan. Bantu usahawan. Bantu usahawan. Sebab usahawan ni, satu usahawan kita maksudnya orang Islam lah. Orang Melayu Islam kan. Satu tak ramai. Dan dia sedang meningkat. Kan. So kenapa usahawan? Sebab kita tahu kan 9 daripada 10 rezeki datang daripada perniagaan kan. So kenapa tu? Sebab bila usahawan ni, maka dia bukan saja menyediakan perkhidmatan, malah dia menyediakan peluang pekerjaan. Kan? Ramai staff. Betul. Bila ramai staff, maknanya kesan perniagaan ni besar. Kan? Maknanya kerana staff dia ada pekerjaan, staff ada pekerjaan, ada pendapatan, dia dapat menampung keluarga. Nampak tak dia punya domino effect tu? So if a business close down disebabkan pewarisan, dan statistically bila pemilik meninggal dunia, business memang mati dengan dia sekali. Statistically. So itu yang aku cakap, memang kena tutup lah. Rugi lah. Habis lah orang-orang yang kerja, family yang dapat pendapatan daripada pekerjaan tu tadi yang kita sediakan kan. Contoh kita tengok hari ni ke semalam, hari ni rasanya Pusat Zakat keluar video Wawa dengan Azrael, suami dia Azrael bayar zakat 1 juta kan. 1 juta dia bayar zakat kan. Lupa nama husband dia, kan nama isteri dia. Bawa saya dapat produk tu kan. 1 juta dia bayar ni kan. Berapa ramai ejen dia, berapa ramai dia punya staff dia. Kalau 1 juta bayar zakat, chances dia punya turnover could be 40 million. So imagine lah something happen, apa kesan kepada syarikat tersebut? Zakat pun tak ada. Pekerja? Orang-orang tu semua hilang punca pendapatan, ejen semua hilang, semua kan. So that means lagi penting lah. That means kepada usahawan di luar sana, kita sebenarnya memegang atau memikul tanggungjawab yang sangat besar untuk kita buat perancangan sebegini. Walaupun dia nampak complicated lah kan? Walaupun nampak benda yang kita tak suka nak buat, dia tak seksi bro. Kalau cerita pasal social media kan, buat digital marketing, orang suka sebab nak income masuk cepat kan. Orang bayar ads dia sanggup. Tapi kalau nak buat perancangan macam ni, dia agak slow sikit. Jadi hopefully lah dengan sedikit podcast sharing macam ni kan, mungkin boleh terbuka sedikit hati-hati kawan-kawan usahawan di luar sana. Kita aku akan letak link social media Cam apa semua, so korang boleh reach out untuk mana yang mungkin nak jumpa team dia, nak jumpa dia, ataupun nak tahu lebih maklumat apa semua kan. Boleh hubungilah Cam and his team kan. Dah ramai juga dia punya team apa semua kan. So boleh bagi keterangan yang lebih lanjut. InsyaAllah aku tengok kau punya website pun quite komprehensif lah. Website diorang pun cantik, banyak maklumat, banyak artikel-artikel yang kita boleh at least sedikit maklumat dulu kan, betul. untuk kita digest and all that kan. Yes. So kita akan letakkan your social media links and all that lah. Alhamdulillah, terima kasih. Yang penting ilmu. Any last words lah. Any last words. Kita pun macam sesi ni pendek kan, kita nak cerita steps dia and all that pun mungkin tak dapat kan. Tapi maybe any last words untuk kawan-kawan usahawan di luar sana. Usahawan ni ini by the time kita siarkan ni dah 2024. Awal 2024. Cantik tu. Mungkin ada few words. Selalunya awal tahun ni kan,
orang akan buat annual planning. Ha. Annual planning maknanya apa kita nak buat tahun ni semua kan. Jadikan dia peluang annual planning tu dalam masa yang sama memikirkan tentang business continuity. Business continuity. Orang kata apa, kesinambungan perniagaan. Kan? Maknanya masukkan dalam annual planning tersebut. Okay, what if, sebab kita pun ada what if planning juga kan. What if raya, what if this, what if apa staff tak ada kan. What if you tak ada? So itu kita jarang kita selalu tengok keliling kita kan, something happen to other people tapi tak kepada kita Kenapa? Sebab minda kita automatically shut off. Okay. It is biological punya mechanism. Sebab bila kita fikir kan, kita akan mula rasa stres. Okay. Kita kata, aku tak nak fikir. Sebab tu kalau kita tengok bawa kereta, kita tengok accident kan, kita tengok, ya Allah mak kan, kesiannya apa semua, tapi takkan berlaku kat aku. Okay. Kan? So, kenapa kita fikir macam tu? Sebab automatically brain kita shut it off. Sebab kita dia akan create stress. So dia block. Okay. Dan dia cari pleasure. So itu a natural mechanism. So macam mana kita nak overcome benda tu? Yang tu kena masukkan dalam planning. Okay, aku dah masuk dalam planning, kena buat. Bila kena buat, dan purpose dia ialah staff-staff aku tadi nak cek makan macam mana. Kan nanti kan vendor-vendor aku semua yang selama ni dapat pendapatan macam mana. Anak-anak aku semua macam mana. Siapa yang nak warisi perniagaan ni? Sia-sia lah. Boleh bayar zakat, boleh bayar ni apa semua kan. Jom kita cita-cita supaya syarikat aku ni insya-Allah 100 tahun. So ada plan 100 tahun. Toyota bila buat planning, dia punya establishment dia dah fikir 100 years. 100 years 100 years. Kita selalu cerita kalau bab branding lah kan, kita selalulah sebut nama-nama Toyota, Honda apa semua ni kan, ataupun international brand apa. Tapi the planning part kita tak ambil. Kita ambil the branding part. Tapi branding part je. Sebab yang tu seksi kan. So what if planning So satu benda yang kita boleh masukkan dalam kita punya perancangan untuk tahun 2024 ni is what if planning. Kesinambungan. What if something happens to us. InsyaAllah lah kita diberikan kesihatan dan juga umur yang panjang. So sekali lagi terima kasih kepada Cam. Terima kasih kerana sudi berkongsi. Schedule dia sibuk, susah nak dapat Cam ni kan. Banyak kali kena reschedule, tapi thank you lah luangkan masa hari ni and all that. So kita akan bawakan panel-panel yang expert-expert dalam industri juga untuk berkongsi dengan usahawan-usahawan di luar sana. So nantikan episod seterusnya Recharge Usahawan. Itu sajalah untuk hari ni. Thank you Cam. Thank you for having me. Thank you. Assalamualaikum.